Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khairul Naim bin Muhammad Yusof. I from class DPM 5A. My number matric is DPM 2019-23609. Okay. Today I want to ask about introduction conventional hire purchase. Hire purchase means a transaction with goods are purchased and sold on the terms that payment will be made in installment. The possession of the goods is given to the buyer immediately. The property ownership in the goods remains with the vendor till the last installment is paid. Conventional hire purchase is a hiring of goods with an option to purchase at the end of the agreement. There is no limitation of its source of fund in a conventional hire purchase facility. In conventional hire purchase transaction, hire purchase is commonly recognized as an ordinary type of loan. A customer whose income derived from any forbidden source of who intends to use hire purchase for illegal activities, for instance, alcohol, gambling or prostitution, can use the conventional hire purchase. This is because there is no much limitation as an Islamic hire purchase. The application of conventional hire purchase is limited to consumer goods, motor vehicle and machineries. Thus, in conventional hire purchase facility, customer cannot use this facility to buy a house or other immovable property. Okay, next, I want to ask about form of hire purchase agreement. Firstly, the financier obtains a hire purchase agreement from the customer. Secondly, under which the customer becomes the owner of the goods on payment of all the installment of the stipulate hire and exercising his option to purchase the goods on payment of a normal price. Okay, and lastly, I want to ask about advantage of hire purchase. In conventional hire purchase have advantage. Okay, firstly, as the hire purchase yield on the asset after paying the last installment, which can make it a favorable alternative to a lease. You'll have immediate use of the item once the agreement with the vendor has been signed off, rather than wait until you have saved enough. Okay, thank you so much to all. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izwan Rashid Indata. Saya dari kelas DPM 5A, nomor metrik DPM 2019-23903. So hari ini saya akan menerangkan tentang Nature of Conventional Hire Purchase Act 1967. Yang pertama ialah Requirement of Written Agreement. Section 4S-1 memberitahu bahawa Hire Purchase Agreement ni mestilah secara bertulis. Yang kedua, Section 4A-1E memberitahu bahawa Hire Purchase Agreement ni mestilah ditulis dengan bahasa negara tersebut ataupun dengan bahasa Inggeris. Yang kedua adalah signatures of parties. So signatures of parties, Section 4B-1 memberitahu bahawa setiap perjanjian hire purchase ni mestilah ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah Content of Hire Purchase Agreement. Section 4C1 dalam Akta Hire Purchase memberitahu bahawa Hire Purchase Agreement ni perlulah mempunyai yang pertama date of commencement, yang kedua number of installment to be paid under hire purchase agreement, yang ketiga amount of each installment and the person whom and place at which the installment are to be paid, yang keempat time for payment of each installment, yang kelima description of the goods, and yang keenam
address where the goods are. Yang keempat adalah separate agreement. Section 4D of the Act provide that there shall be separate hire purchase agreement in order to respect every item of good purchased under this Act. Otherwise, the agreement will be void and the owner should be guilty of an offence. Yang kelima adalah service of document. Section 5(1) memberitahu bahawa pemilik perlulah menyediakan kopi daripada agreement tersebut untuk diserahkan kepada penyewa dan juga penjamin dalam tempoh masa 21 hari setelah agreement itu dilakukan. So seterusnya saya akan melanjutkan dengan rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syazul Jamaluddin. I'm from class DPM 5A. My metric number is DPM 2019-23733. Sorry, I will present in Malay. I will present about the tests of owner and hire under hire purchase agreement, iaitu tugas pemilik dan penyewa di bawah perjanjian sewa beli. Okay, the tests of the owner. Maksudnya tugas pemilik. Antara tugas-tugas pemilik adalah notification of cash price. Maksudnya pemberitahuan harga tunai. Pemilik harus memberitahu penyewa harga tunai barang dalam bentuk yang ditentukan. Maksudnya penyewa nak sewa kereta, so pemilik kenalah beritahu dekat penyewa tu harga sewa kereta tersebut. Contohnya macam kereta tu RM200 sebulan. So itulah kenyataan pemberitahuan harga tunai. So maksudnya pemberitahuan harga tunai tu RM200 sebulan. Contohnya macam penyewa nak sewa kereta dalam 3 bulan. So total RM600 dalam 3 bulan. So dia boleh nak bayar sekaligus ataupun ansur-ansuran lah. Seterusnya disclosure of defects, iaitu pendedahan kecacatan. Pemilik pasti akan memberitahu kepada penyewa apa-apa kecacatan pada barang atau hak miliknya. Maksudnya sebelum pemilik nak bagi sewa dekat penyewa, pemilik kena beritahu dan kenal pasti kecacatan barang sebelum nak bagi dekat penyewa. Contohnya kereta ada kemek sikit kan dekat bahagian tepi, so kena bagi tahu dekat penyewa lah bahawa ada kemek dekat bahagian tepi kereta tu. Yang seterusnya deliver in goods, maksudnya menyerahkan barang. Menyerahkan barang merupakan tugas pemilik untuk menyerahkan barang kepada penyewa yang merupakan pokok perjanjian penyewa beli. Maksudnya lepas je pemilik tu bagi barang dekat penyewa, tu dah dikira perjanjian sewa beli. Maksudnya contoh macam pemilik ni dah bagi kunci dekat penyewa, so tu dah dikira perjanjian lah. Seterusnya indemnity, iaitu ganti rugi. Pemilik terikat untuk mengganti rugi atau memberi pampasan kepada penyewa atas sebarang kehilangan atau tanggungjawab yang timbul disebabkan oleh sebarang kecacatan pada barang atau hak milik pemiliknya. Contoh macam ada rosak sikit bahagian kemek kan, macam dekat pendedahan kesihatan tu, macam ada bahagian kemek dekat tepi tu. So kereta tu boleh dikurangkan harga kalau ada kecacatan. Contoh macam harga tu sebulan RM200, so boleh kurangkan dalam 150 ke macam tu sebab ada kecacatan. Lepas yang terakhir, register the agreement, maksudnya daftarkan perjanjian. So tanda dah jadi perjanjian antara pemilik dan penyewa lah, dah sign semua. Seterusnya the tests of hire, maksudnya tugas penyewa. Antara tugas-tugas penyewa adalah setelah membuat pembayaran sewa beli,
Penyewa mempunyai tugas untuk mengambil barang. Penghantaran dilakukan di tempat pemilik perniagaan kecuali disepakati sebaliknya. Contohnya dia nak penyewa nak barang tu sampai dekat rumah dia lah. Yang kedua, penyewa mempunyai tugas untuk menjaga barang-barang yang sewajarnya semasa mereka berada dalam simpanan dan jangaiannya. Maksudnya penyewa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga barang-barang supaya tidak pecah. Maksudnya ada tanggungjawab penyewa untuk menjaga barang tu lah. Contoh macam kena jaga kereta daripada bentuk asal lah. Yang ketiga, setelah mengambil barang, penyewa berkewajipan membayar insurans pada bila dan ia perlu dibayar. Maksudnya dia nak bayar insurans bulanan boleh. Maksudnya dia nak bayar insurans boleh, bulanan boleh, tahunan boleh, berdasarkan perjanjian yang dibuat di antara pemilik dan penyewa lah. Yang keempat, penyewa juga mempunyai kewajipan untuk terus menyambung barang untuk jangka masa yang dipersetujui, kecuali dia memutuskan untuk menambah perjanjian sebelum tarikh akhir. Kecuali dia memutuskan untuk menamatkan perjanjian sebelum tarikh akhir. Maksudnya penyewa ada kewajipan untuk terus atau tidak dalam sewa beli ini. Yang terakhir adalah sekiranya perjanjian tersebut memulakan penyewa untuk mencatat alamatnya, maka dia berkewajipan untuk memberitahu pemilik mengenai perubahan alamat. Contohnya macam dia nak ubah beralamat, nak sewa beli tu. Contoh macam dia nak tukar alamat, so dia kena beritahu pemilik yang dia nak tukar dia punya address lah, alamat dia. So itu je daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will continue about the conclusion from this hire purchase. So, the hire purchase is an important source of financing in recent time. It provides a convenient way to afford acquire asset that otherwise be financial and attainable. Thus, hire purchase also help a nation economy to grow further. However, before entering an agreement, one should clearly understand the costs involved and the disclosure provided. There are various other like term loan and installment purchase which look similar, but there is a difference between hire purchase and term loan, and also there is the difference between hire purchase and installment purchase.